merindui 4 golongan manusia. Syurga ni dia duk rindu kat kita kalau ada 4 benda, 4 golongan ni. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Syurga rindu pada dia. Sebab tu hadirin mukminin sekalian, berkawanlah kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberi ruang dan kesempatan yang berharga untuk kita beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak, Sayyidus Syuhur, bulan yang sangat bermakna bagi kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punya jangka hayat yang tak sama dengan umat-umat terdahulu. Kalau kita tengok dalam sirah sejarah Islam, umat-umat dulu umurnya ratusan tahun. Ada yang 200, ada yang 500 tahun. Jadi mereka punya masa untuk beribadah, mencari pahala Allah, mencari bekalan akhirat lama. Tapi kita, umur umat-umat Nabi Muhammad ni tak sampai macam tu. Tak ada lagi lah yang dengar sampai 500 tahun umur dia. Kalau ada pun sian kat orang, jenuh tunggu bila dia ni nak pencin ni 500 tahun. Kata Nabi SAW, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat-umatku di antara 60 ke 70 tahun. Itu ghalib, kebanyakan lah. Nabi kata umur umat-umat dia antara 60 ke 70, ni kebanyakan. Adalah yang lebih sikit, tak ramai, 80, 90, 97, ada. Tapi tak ramai lah. Rata-ratanya 60 ke 70. Jadi kita punya ruang kehidupan yang sangat sedikit jika nak banding dengan umat-umat dulu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Ramadan Al-Mubarak sebagai ganti. Ramadan mana? Ramadan yang dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Hatta kita lakukan ibadah sunat sekalipun di dalam bulan Ramadan, seolah-olah kita melakukan ibadah yang fardu. Kita sembahyang tarawih, kita usolli sahaja, aku sembahyang sunat tarawih
2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Sunat. Tapi macam kita buat ibadat fardu. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita pandang kecil amalan-amalan sunat di bulan Ramadan. Tarawih buat bagi elok 20 rakaat, 8 jangan pergi buat 2,5. Ada juga 2,5 dah, 2 rakaat setengah dia buat lagu mana pun tak tahu. 28 ni ahli sunnah wal jamaah. Kalau 2 rakaat ni ahli punah wal ghanah wal balok liat. Ni mazhab ni. Tak ada. Jadi jangan kita pandang kecil sekalipun, kerana dia besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan fardu pula yang kita buat digandakan sehingga 70 kali ganda dan ataupun lebih. Kita sembahyang zuhur dalam bulan Ramadan tak sama dengan kita sembahyang zuhur bulan Syaban, bulan Rejab, apa. Tuan-tuan, Allah bagi. Dan ada pula dalam salah satu malam di bulan Ramadan dinamakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kita ibadah pada malam itu, ganjaran pahalanya lebih daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan tu ada 84 tahun lebih kurang. 84 tahun. Mai kita terai campur 84 tahun. Campurlah umur kita, Nabi kita sampai 70. Kita ambil 60 dah. Ambil 50 sudah, tolak 20, tak balik apa lagi. 84 campur 50, tak 100 lebih umur kita. No. Amalan-amalan lain lagi, sunat yang kita buat, tarawih yang kita buat tiap-tiap malam, sedekah yang kita buat. Oh, kira-kira kalau betul-betul lah kita kalkulate betul-betul lah ibadat kita dalam bulan Ramadan ni, umur kita macam ratusan tahun, 200-300 tahun. Inilah yang dikatakan Ramadan yang sedang kita berada, tuan-tuan. Sebab tu Nabi menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umat-umat aku mengetahui kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, mereka akan bercita-cita supaya sepanjang tahun itu dijadikan Ramadan semuanya. Kalau umat aku reti, Nabi kata, bukan dekat sebulan, mereka akan minta kepada Allah 12 bulan tu semua jadi Ramadan belaka. Tu mengkalau tahu, mengkalau tak tahu, kalau tak tahu sebulan pun dia rasa 8 hari rasa lama sangat dah. Kita seronok. Yang seronok setahun Ramadan siapa dia? Kawan-kawan kita hak menjaga pasar Ramadan. Dia kata 5 tahun lagi bagus, Ustaz. Kan kata setahun, 5 tahun Ramadan pun bagus. Bisnes cukup bagus. Tak apalah, tu rezeki dia kan. Tapi sebenarnya ada di sebalik itu yang lebih berharga yang Allah nak bagi kepada kita umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jangan kita pandang kecil kepada ibadah-ibadah sunat dalam bulan Ramadan. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah, apa lagi? Sunat duha, sunat tarawih, lebih-lebih lagi yang hanya ada pada bulan Ramadan. Buat. Inilah yang menyambung hayat kita, menjadikan seolah-olah kita hidup ratusan tahun dengan pahala ibadah. Di samping tawaran-tawaran yang lain, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Di antara keistimewaan Ramadan yang diberikan kepada kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi, al-jannatu mustaqafatun ila arba'ati nafarin. Syurga merindui 4 golongan manusia. Syurga ni dia duk rindu kat kita kalau ada 4 golongan ni. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Syurga rindu pada dia. Sebab tu hadirin mukminin sekalian, berkawanlah kita dengan Al-Quran. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan dipanggil juga Syahrul Quran. Jadi Allah bagi kita di bulan Ramadan ni, Allah tolong kita seronok dengan Quran. Kadang-kadang bulan lain nak khatam sekali sebulan payah. Jangan kata khatam 1 juzuk pun payah. Tapi mari Ramadan ni kita rasa mudah kan nak. Ni Allah tolong kita supaya kita ni talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ini orang yang pertama, no? Syurga merindui dia. Orang yang kedua, wahafizil lisan, orang yang memelihara lidah. Tuan-tuan, bulan puasa semua kita pakat jaga lidah. Tak berani cakap lebih kurang. Takut jahanam saja puasa kita. Kita bimbang puasa kita jadi macam hak Nabi kata, kam min shaib laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ramai orang yang berpuasa tapi dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Siapa? Orang yang mulut dia tidak berpuasa daripada berkata-kata perkara-perkara yang tak elok. Kita pun punya kempam ni tak cakap. Orang tegur sepatah-sepatah. Tak mau nak jaga lagi, tak mau bagi mulut bercakap. Buh mas pula, tidur orang pakai mas. Pasal apa? Takut nak jaga. Kita jaga sebab nak jaga kualiti puasa kita. Kita orang yang hafizil lisan, orang yang memelihara lidah daripada berkata benda-benda yang tak elok. Ini orang kedua yang syurga rindu kat dia. Tuan-tuan semua insya-Allah. Dan yang ketiga, wa mut'imil du'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Amalan ni pun kita buat dalam bulan Ramadan, masya-Allah, ringan kita, tangan kita untuk memberi, menyumbang pada orang yang berbuka puasa. Tak kira di mana-mana kita bagi. Tuan-tuan, bulan ni bulan yang menawarkan pahala yang cukup besar orang yang memberi makan orang berbuka puasa. Dalam satu hadis mafhum dia, Nabi kata, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, yang ni berbuka lah, jangan tengah hari, Allah bagi kepada dia pahala sebagaimana orang yang berpuasa tu dapat, dengan tidak kurang sikit pun. Kita beri jamu orang berbuka 1 orang, hari tu seolah-olah kita dapat 2 pahala puasa. Puasa kita, puasa dia. Tuan-tuan beri sponsor makan berbuka 10 orang, hari tu kita seolah-olah dapat 11 orang punya puasa dengan puasa kita. Hebat. Tapi jangan salah faham sudah. Tak lagi dia buat majlis buka puasa rumah dia, panggil 30 orang. 30 orang dengan catering semua siap. Jemput semua, layan, sampai nak buka puasa tuan rumah ni nanti layan. Sampai lot cukup 6, 7, 28. Okey tuan-tuan semua sudah boleh berbuka. Semua pakat buka. Dia duk kalau entah ayak sana sini.
Lain kali orang tanya, ada air lebay, hang tak buka puasa lah. Dia kata, aku tak puasa. Pasal apa? Ni aku jamu 30 orang lah, siapa sebulan ni puasa. Jadi aku tak payah. Yang ni orang panggil lebay bahlul. Kelebihan pahala Allah nak bagi, begitu hebat. Jadi pada bulan Ramadan, kita adalah mut'imul ju'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Antara satu golongan yang syurga rindu kepada kita. Bila syurga rindu ni apa makna? Kita kalau rindu pada seorang, maknanya kita kasih kat dia. Kan? Begitulah. Adakah orang rindu dekat orang hak dia benci? Tak ada. Yang tu bukan orang panggil rindu, yang tu orang panggil meluat. Tapi bila syurga rindu kat kita, makna dia suka kat kita, rindulah nak jumpa, nak bagi kita masuk ke dalamnya, nak menerima kita sebagai tetamu dia. Tu salah satu. Yang ketiga ialah orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang syurga rindu kat dia ialah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, iaitulah kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini anugerah yang Allah bagi hanya kepada kita, umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya tidak sepanjang umat-umat dulu. Maka rugilah kalau kita tidak berlomba-lomba merebut segala-galanya ini, tawaran-tawaran yang hebat yang ada di depan kita. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Rasulullah, inna fil jannati babun, sesungguhnya pada syurga itu ada satu pintu. Syurga ni banyaklah pintu, tapi dalam banyak-banyak tu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Dipanggil syurga pintu ini sebagai ar-rayyan. Pintu tu nama ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Akan masuklah pintu ini oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Kita hak puasa ni masuk syurga akan masuk pintu ni, pintu ar-rayyan. La yadkhulu ahadun ghairuhum, tak masuk seorang pun selain daripada orang yang berpuasa. Lalu pada ketika itu fayaqul, lalu diseru semua orang-orang yang berpuasa di akhirat, aina as-saimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu kita semua fayaqumuna, pakak bangun, pakak bangkit, bergerak ke pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan beramai-ramai. Fa iza dakhalu, apabila masuk semua dah orang-orang yang berpuasa ni, lalu ughliq, ditutup pintu ni. Tutup pintu Ar-Rayyan ni, tutup, tak buka dah, dan tak ada siapa pun masuk dah. Inilah yang Allah sediakan kepada kita, dan inilah yang menjadi harapan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu kan, jangan kita pandang ringan, jangan kita pandang kecil kepada apa juga amalan-amalan yang sunat di dalam bulan Ramadan ini. Mana yang kita mampu buat, kita buat. Tumpukan sepenuh perhatian kita kepada ibadah tarawih malam yang tidak ada malam lain. Maka bagilah perhatian, kerana ganjarannya tidak ada mata benda yang dapat kita tukar. Harga dan nilai ibadah di dalam Ramadan itu tidak ada mata benda yang kita dapat tukar gantikan. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah tolong kita. Nabi suruh kita baca satu doa, tuan-tuan, dalam kita buat ibadat ni. Nabi pun baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku ala zikrika, untuk mengingati Engkau, untuk aku beribadat kepada Engkau, wa ala syukrik, dan untuk aku
mensyukuri kepada Engkau, jadi orang yang bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah untuk aku perelok amal ibadat aku. Nabi minta tolong ke Allah supaya Allah tolong. Pasal apa tuan-tuan? Ya, bab ibadat ni kita sembang senang, tapi mai nak buat kalau Tuhan tak tolong. Tak boleh. Mai yang tarawih bukan lama mana, tapi kalau Tuhan tak tolong mai dengan bulan puasa ni dengan kenyang. Buka puasa saja nasi berani 2 pinggan. Bangkit sembahyang maghrib pun jenuh tui nak bagi maghrib. Habis maghrib bubuh bihun sup pula semangkuk. Sengit terus. Kalau Tuhan tak tolong kita, tak boleh. Bangkit sok. Kan dia senang. Tidur lewat, tak tahu nak bangkit. Kalau Allah tak tolong kita nak buat benda-benda sunat ni, tak boleh. Sebab tu Nabi ajak kita minta kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku untuk beribadat kepada Engkau, untuk mensyukuri Engkau, dan untuk aku nak perelok ibadat aku. Tolonglah ya Allah sepanjang Ramadan ini, supaya setiap detik saat Ramadan yang kita lalui tidak pergi begitu saja tanpa nilai ibadah ataupun tanpa amalan yang kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah berkati kita, dan Allah Ta'ala beri kejayaan untuk kita meraih segala tawaran-tawaran hebat yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.